Okay, Assalamualaikum. Terima kasih kerana mengikuti YouTube channel saya ini, dan hari ini saya nak membawakan video tentang mitos pemakanan, mitos siri buah pinggang. Nak cerita tentang pemakanan sakit buah pinggang lah. Macam inilah, saya ada nampak video oleh tahulah siapa, bukan seorang pakar buah pinggang lah ya, tapi beliau ada orang kata membuat video yang panjang tentang pemakanan sakit buah pinggang. Saya simpulkanlah video tersebut. Dia kata, saya tulis kat sini dia kata pesakit buah pinggang kena jangan guna minyak jagung, jangan guna margarin, minyak recycle, guna minyak sawit kelapa merah, guna minyak zaitun, elak makan buah yang tinggi potasium, dan sebagainya. Makan buah delima original, madu, benda. Okey, saya macam inilah. Saya sebenarnya nak cerita sakit buah pinggang ni, kronik kegagalan buah pinggang ni, dia ada tahap 1 sampai tahap 5. Jadi semua orang sakit tidak sama. Dia punya pemakanan tak sama. Lagipun dia punya saranan tu sebenarnya, walaupun sakit tu tahap 5, dia punya saranan tu dari satu orang ke satu orang lain ya. Kita panggil individualized treatment. Kita tak boleh nak main bagi satu saranan untuk semua orang. Jadi kalau ada orang yang buat video nak cerita pasal pemakanan sakit buah pinggang, dalam satu video nak rangkum semua benda, itu memang orang kata video tu tak betul lah ya, tak betul. Jadi apa-apa pemakanan sakit buah pinggang, kita kena tengok tahap, kita kena tengok keadaan sakit tu tersebut. Jadi saya akan berbahagikan beberapa siri untuk video kali ini. Saya bermula dengan sakit tahap 5. Tahap 5 yang belum memulakan dialisis. Maknanya pesakit tu dah sampai tahap akhir sakit kronik buah pinggang dan belum dialisis. Belum dialisis. Okey. Dalam keadaan macam ini, kebiasaannya ada beberapa benda yang diperlukan penjagaan. Satu, garam ya, kandungan garam dalam badan itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang, mesti kena kurangkan. Sebab bila dah tahap akhir sakit buah pinggang ni, tahap 5 yang belum sampai dialisis ni, kebiasaan dia punya tekanan darah tinggi, air terlebih dalam badan sebab buah pinggang tu tak dapat keluarkan air ya. Jadi kita nak elakkan minuman air yang banyak ataupun pengambilan garam yang tinggi ya. Garam tu kalau boleh, saya selalu cakap ya, kalau boleh garam tu elakkan terus ya, kalau dah sakit kronik buah pinggang tahap 5 ni yang belum dialisis ya. Dan juga yang dialisis sebenarnya, tapi yang belum dialisis tu utamanya sebab you senang dapat risiko air terlebih ya dalam badan anda, water retention ya, dan air tu boleh menyerap ke dalam paru-paru, lepas tu anda sesak nafas, itu boleh menjadikan anda kritikal, senang dapat serangan jantung, kena tiba-tiba sesak nafas, oksigen tak, air tak boleh keluar dari paru-paru, kena bantu pernafasan, masuk ICU, apa lagi lah ya, dan senang dapat kuman. Jadi untuk mengelakkan air ni banyak, pengambilan air. Untuk orang yang terlebih air, kita kena tengok. Selalu pula orang tanya, pengambilan air doktor berapa mil? Bukan sama orang A sampai orang B, lain ya. Orang kata kalau orang tu kaki dia bengkak sudah, maknanya memang sangat kurang, kena ambil pengambilan air tu. Tak boleh semua orang sama, tak boleh semua orang pun 500 cc ya. Sebab kalau kita kata 500 cc ya, bukan hanya air saja, maksud dia dalam nasi pun ada air. Jadi lain orang lain. Saya selalu cakap sakit saya senang lah, tengok keadaan berat tu di isteri. Kalau dalam badan tu terlebih sangat air ya, nampak kaki bengkak, dah sesak nafas ya, maknanya anda kena sangat kurangkan air tu. Maknanya anda kena kurangkan garam, kurangkan air, kurangkan pengambilan air. Kalau boleh, kalau dah ada air terlebih dalam badan tu, mesti kena kurangkan daripada 500 ml sehari, confirm ya. Tapi kalau anda masih kencing banyak dan anda makan ubat nama furosemide ya, anda masih menghasilkan kencing yang berpatutan dan anda tidak ada air-air terkumpul dalam badan ya, anda tak sesak nafas, anda tak bengkak kaki, perut tak bengkak ya, dan sebagainya, maknanya anda punya kandungan air tu terkawal. Jadi anda mungkin boleh lebih sikit, 800 ke 1000, ke tengok keadaan badan anda. Jadi orang lain-lain ya. So jadi tidak ada satu saranan untuk orang yang semua sama. Okey? Satu. Jadi dalam pesakit buah pinggang tahap akhir ni, kebanyakannya dia pula
dengan cakap cerita garam tu, bukan hanya garam yang kita masuk dalam makanan tu jangan tambah, dan bahan-bahan makanan yang bergaram ya, ataupun masin perlu dikurangkan. Dan banyak barang-barang ataupun bahan makanan yang ada preservatif yang kata dalam tin ya, dalam tin, saya bagi contoh lah, sardin ke, cube-cube tom yum ke, benda-benda tu banyak sangat preservatif, banyak sangat kandungan garam. Mi segera ke, banyak garam dalam tu. Benda-benda tu semua kena elakkan. Makan benda-benda yang natural saja ya, jangan tambah-tambah garam ya. Jangan tambah benda-benda macam sos, kicap, apalah, sos cili ke, sos tomato ke, semua ada banyak garam tambahan. Jadi anda kena hati-hati dengan garam tersembunyi ni. Walaupun anda cakap saya tak tambah garam, tapi dalam pemakanan anda tu nak anda letak macam-macam garam ataupun benda-benda masin dalam pemakanan. Asin lah tu, maknanya anda boleh terlebih garam dalam badan, dan water retention, maknanya air tu diserap balik kepada sistem anda, daripada keluar daripada badan anda, dia kata kumpul dalam badan anda. Okey, itu garam dengan air. Yang keduanya adalah isu potasium ya. Potasium, ada pemakanan yang garam potasium dia tinggi. Jadi sebelum anda dialisis, kebiasaannya garam potasium anda mungkin tinggi. Jadi saya nak sarankan anda tengok balik tulisan darah anda dengan doktor yang merawat ya. Apa sebenarnya tahap garam potasium anda? Ini tahap 5 ya. Okey, tahap 4 mungkin tidak ada masalah sangat. Okey. Tahap sakit dialisis pula tidak sama. Katalah pesakit itu menjalani rawatan cuci air, peritoneal dialisis. Anda boleh makan atau anda disarankan ambil garam-garam, bahan-bahan yang mengandungi garam potasium yang tinggi, sebab anda menggunakan potasium daripada air peritoneal dialisis tersebut. Jadi tak sama. Okey, yang saya nak khaskan bercakap di sini adalah pesakit penyakit buah pinggang tahap akhir, tahap 5, yang belum lagi memerlukan dialisis ataupun dah dekat sampai. Dan doktor dah cerita lah pasal dialisis. Kalau anda nak elakkan daripada dialisis, anda kawal pemakanan bahan-bahan potasium anda, termasuk buah-buahan ya. Buah-buahan ni yang banyak potasium, macam durian, kurma dan sebagainya. Jadi saya selalu cakap ya, bila kita cakap buah-buahan boleh makan, tak semestinya anda makan telan buah-buahan tu banyak-banyak. Bila kita cakap kurangkan buah-buahan, kurangkan bahan potasium, kurangkanlah benda tu daripada makanan. Saya bagi contoh ya, walaupun saya beri anda makan buah-buahan, kalau dah ada tahap 5 ni, anda kurangkanlah sikit. Tak payah doktor nak cerita benda pasal benda tu semua. Anda tengok sikit sendiri anda punya pesan darah tu. Okey, jadi saya bagi contoh. Ada pakcik tu baru-baru ni dia cakap dia suka makan nanas. Hari-hari makan. Saya ingatlah kenapa garam potasium dia lebih dari 6 ya. Normal antara 3.5 hingga 5 atau 5.5, bergantung kepada makmal anda ya. Kita dalam keputusan darah tu akan tulis apa normal. Jadi kalau lebih dari itu, hati-hatilah. Maknanya macam pakcik tu cakap, saya suka makan nanas doktor, saya selalu makan satu potong yang panjang tu 2 sehari. Aduh, bagi saya itu dah banyak dah. Makanlah sepotong kecil, 2 potong kecil. Buah-buahan penting ya, buah-buahan penting untuk kita perjalanan kita punya usus, pergi buang air tiap hari, itu semua penting sebenarnya. Bukan tak penting. Tipulah kalau saya cakap tak penting. Tapi janganlah banyak sangat. Berpada-pada. Dan kalau boleh kata makanlah buah-buahan yang rendah potasium ya, rendah potasiumnya. Okey. Lepas tu dari segi sayur hijau, bukan tak boleh makan sayur hijau, tapi kurangkan. Sayur hijau ni banyak potasium. Jadi kebanyakan kita akan sarankan potong kecil-kecil. Kalau kita nak masak makan, potong kecil-kecil sayur hijau tu, rendam lama sikit ya, rendam lama dalam sejam macam tu, biar air potasium dia keluar sebelum kita masak. Lepas kita masak tu, janganlah makan banyak, makan sikit je, makan macam biasa je. Kita makan sayur-sayuran jangan banyak. Kalau saranan pinggan sihat kita, sayur-sayuran tu mesti setengah, sayur-sayuran dengan buah-buahan mungkin setengah pinggan. Jadi kalau sakit buah pinggang tahap akhir tahap 5 ni, mungkin kita kena kurangkan sedikit, setengah pinggan. Itu yang penting. Okey, yang seterusnya adalah protein, iaitu daging merah. Ya, daging merah, daging lah, daging ayam, daging ikan. Okey, daging merah memang dah disarankan untuk sakit kronik buah pinggang yang belum dialisis, kita hold dulu. Jangan makan daging merah. Daging ayam, ikan boleh, tapi sedikit kuantitinya. Sedikit sangat ya, matchbox macam tu. Jadi again,
discuss atau berbincang dengan doktor merawat anda. Sebab kadang-kadang ada masalah dalam badan anda, protein pula rendah, yang mungkin dia kena ada rawatan lain untuk complementkan. Bukan sesenang itu kita nak bagi saranan sama untuk semua orang. Ini dah, kalau ada doktor yang buat macam itu memang dah tak betul. Ataupun ada jurujual produk ambil produk ni, itu semua dah tak betul. Itu semua bakal-bakal menipu anda lah tu. Jadi jangan percaya mereka. Yang terbaik adalah anda ambil keputusan darah anda, ataupun bila anda bincang dengan doktor tu, tanya keputusan darah anda berapa, tahap berapa buah pinggang anda, dan tanya keputusan darah anda macam mana, apakah garam anda, apakah tekanan darah anda. Lepas tu gula pula. Tu satu hal lagi, bila anda kecil manis, kalau anda dah tahap 5, kebiasaannya kecil manis anda dah rendah sikit. Sebab insulin tidak dicernakan oleh buah pinggang, sebab buah pinggang tu tak rosak. Jadi anda akan tengok berkurang gula anda sebenarnya okey lah kontrolnya, sebab dah sampai tahap akhir kerosakan buah pinggang ni. Banyak orang fikir gula tu turun elok, tak semestinya gulanya turun. Kemungkinan selalunya kalau gula anda tinggi tiba-tiba dia turun, itu mesti anda pergi cek buah pinggang atau fungsi hati anda, tak ada masalah di situ. Jadi saya nak sarankan sekali lagi lah, tak semestinya gula rendah buah pinggang anda sihat, tak semestinya. Tapi dah dapat tahap 5 ni, kadang-kadang doktor kena kurangkan sikit dos ubat kencing manis, sebab gula anda dah rendah, sebab insulin anda tidak dicernakan oleh buah pinggang. Itu sebabnya. Lepas tu yang terakhir sekali adalah isu fosfat. Fosfat kalau dah sampai tahap 5, kalau anda masih lalu makan, fosfat anda mungkin ada tinggi sedikit. Kalau anda tak lalu makan, kebiasaan fosfat anda rendah. Jadi kalau fosfat tu kita kena tengok individual lah. Individual, sama kalau tinggi sangat mungkin doktor akan advise jangan makan kacang, preservatif, keju dan sebagainya. Tapi terpulang pada keputusan darah anda tu, bukan kita main saja je cakap. Yang ini, saranan ini adalah penting lepas anda dialisis nanti. Okey, yang akhir sekali saya nak cakap pasal kolesterol. Okey, kalau anda dah sampai tahap 5 ataupun apa sakit buah pinggang sekalipun, risiko untuk penyakit jantung tu tinggi. Kebiasaannya orang memang ada makan ubat kolesterol. Doktor biasanya tidak berhentikan, tapi kalau anda tak lalu makan, kolesterol anda mungkin akan rendah sedikit. Dia akan berlarutan sehingga anda dah stabil, anda dialisis nanti, anda dah start mula makan balik, nanti kolesterol anda akan tinggi. Jadi kebiasaannya, kalau kecuali keputusan darah kolesterol anda terlampau rendah sangat, biasanya doktor teruskan ajalah ubat kolesterol anda tersebut. Kebiasaannya sakit-sakit buah pinggang ni ada je ubat kolesterol, sebab ianya penting untuk mengelakkan risiko jantung. Sebab kalau ada penyakit buah pinggang, biasa jantung tu kedua-duanya sekali. Jadi kebiasaannya doktor juga akan sarankan nak makan yang berlemak tu tak elok lah. Dalam penyakit sekalipun, elakkan makan-makan berlemak. Sama ada guna minyak kelapa A ke, minyak kelapa sawit ke, minyak kelapa dara ke, apa semua, itu bukan itu saja yang penting. Itu tengok secara keseluruhan diet anda. Okey, dan tidak ada produk minyak kelapa dara ke, minyak kelapa sawit ke apa yang sesuai khas untuk buah pinggang, penyakit buah pinggang. Sebab kalau ada, kami pakar-pakar buah pinggang dan letak dalam klinik. Jadi anda semua jangan percaya apa-apa yang anda dengar daripada video-video lain yang ada di dalam YouTube ni atau mana-mana media sosial, kalau ianya bukan datangnya dari pakar buah pinggang ataupun pakar pemakanan khas yang menjaga pesakit-pesakit buah pinggang. Kami kebanyakannya yang bekerja di bersama pesakit buah pinggang, ada pakar pemakanan atau pakar dietitian yang bertugas dengan unit kami, dan biasanya kalau ada masalah pemakanan, biasanya saya sarankan mereka jumpa one to one untuk membincangkan apakah pemakanan yang terbaik untuk seseorang individu tersebut. Bukan sama semua orang, dia tidak boleh pukul rata semua orang, lain. Jadi jangan percayalah jual-jual produk kat luar sana. Jangan beli apa-apa produk, sebab produk-produk tu bakal memudahkan daripada anda boleh tahan tidak dialisis lama, tiba-tiba anda perlu dialisis serta-merta. Jadi jangan terpedaya dengan orang-orang di luar sana. Okey, saya akan hasilkan video-video seterusnya tentang makanan yang biasa doktor sarankan untuk sakit dialisis, sama ada cuci air, cuci darah, lain pemakanannya. Dan
ini penting ya, dan juga pesakit CKD yang penyebabnya lain pun pemakanan dia lain ya. Stage 1, 2, 3, 4 lain juga sebenarnya, dan terpulang kepada individu masing-masing. Saya nak ajar di video seterusnya macam mana anda nak tengok keputusan darah anda. Dengan itu saya ucapkan terima kasih kerana menonton video saya kali ini, dan insyaAllah saya akan teruskan sesi mitos pemakanan pesakit buah pinggang dalam episod seterusnya. Assalamualaikum.